Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam biru warna. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum bicara maya kita pada hari ini. Saya Rabiatul Adalia binti Ismail selaku moderator forum bicara kita pada hari ini. Para hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik manis ni, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu perbualan bicara forum kita pada hari ini. Forum kita akan mengupaskan serba sedikit berkenaan dengan sebuah cerpen yang ditulis oleh A.A. Nafis yang bertajuk Robohnya Surau Kami. Buku ini merupakan kumpulan cerpen yang ditulis oleh A.A. Nafis dan kita akan memfokuskan kepada cerpen beliau yang bertajuk Nasihat-Nasihat. Baiklah, sidang hadirin sekalian, sebelum tirai forum ini dibuka bagi menyusuri lebih mendalam tentang topik perbincangan, moleklah kiranya kita berkenalan dengan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita berkenalan bersama ahli panel kita yang pertama, Saudari Puteri. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator Rabiatul Adalia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua ahli panel. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Puteri Nur Alia binti Megat Mahdi. Sekarang saya menuntut di Universiti Utara Malaysia dan mengambil dalam bidang jurusan Sastra Industri Kreatif. Salam perkenalan, Saudari Puteri. Terima kasih dan selamat datang ke forum kita. Seterusnya, ahli panel kita yang ayu senyumannya, Saudari Nur Fadilah. Dipersilakan. Okey, terima kasih Saudari Rabiatul. Nama saya Nur Fadilah Karudin dan saya mengambil kos pengajian sastra dan industri kreatif di Universiti Utara Malaysia. Selamat datang Saudari Nur Fadilah. Seterusnya, ahli panel kita yang ketiga, Saudari Nik Nur Fazihah. Dipersilakan. Terima kasih pada moderator kita, Rabiatul. Saya, Nik Nur Najiah binti Nik Aris, merupakan pelajar sastra industri kreatif di Universiti Utara Malaysia. Selamat datang Saudari Najiah. Seterusnya, ahli panel kita yang terakhir nampak pemalu orangnya tapi bijak berkata-kata. Saudari Nur Fadilah, Nur Sabrina, maaf. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator kita, Rabiatul. Saya Nur Sabrina Najwa, mengambil jurusan Sastra Kontemporari dengan pemeriksaan industri kreatif di Universiti Utara Malaysia. Terima kasih Saudari Nur Sabrina atas perkenalan itu tadi. Baiklah, kita ahli panel pun kita dah kenal. Mari sebaiknya kita, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh ke tempat lain, marilah kita memulakan forum kita dengan soalan pertama yang saya akan tujukan kepada panel kita, Saudari Nur Fadilah. Okey, Saudari Nur Fadilah, cerita serba sedikit tentang cerpen nasihat-nasihat karya A.A. Nafis ini. Okey, terima kasih Saudari Rabiatul. Jadi saya akan mulakan dengan sinopsis cerpen ni lah. Jadi cerpen nasihat-nasihat karya A.A. Nafis ni dia mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Hasibuan di mana dia berbahagi kesulitan dia kepada seorang tua yang bijaksana dan terkenal dalam hal-hal memberikan nasihat yang berharga. Okay, kalau kita baca cerpen ni kita dapat tahulah orang tua ini merupakan bapa dia. Orang tua ni walaupun dia sudah berumur tapi dia berpengalaman dan dia memiliki reputasi sebagai penasihat yang penuh dengan perhatian. Jadi cerpen ni kisah dia dimulai ketika Hasibuan dia memiliki masalah dengan seorang gadis desa yang misteri. Orang tua tu dia memberikan nasihat kepada Hasibuan supaya menjauhkan diri dari gadis itu. Walaupun pada awalnya suasana cerita ni dia macam menyenangkan, mendata cerita dia, tiba-tiba pula cerita ni dia bertukar menjadi tegang apabila Hasibuan mendedahkan bahawa gadis yang dilarang ayahnya itulah yang ingin dikahwininya. Jadi dalam cerpen ini, suasana yang asalnya penuh dengan nasihat yang bijak, dia berubah menjadi satu ketegangan dan konflik.
Jadi kisah ni dia mencerminkan kerumitan hubungan antara watak-watak, dilema moral yang dihadapi oleh Hasibuan dan juga perubahan dramatik dalam dinamik cerita itu sendiri. Itu saja. Terima kasih saudari Nur Fadila. Nampak menarik ya karya cerpen yang dibawa oleh Inavi sini. Okey, setiap cerpen ni pasti ada tema yang khusus untuk dibawa oleh pengarang. Oleh itu, bolehkah saudari Nur Sabrina menceritakan sedikit tentang tema yang dibawa dalam cerpen nasihat-nasihat ini? Okey, saya akan terangkan tentang tema cerpen nasihat-nasihat ini dalam buku robohnya Surau Kami. Cerpen ini bertemakan tentang keperluan mendengar nasihat dalam kehidupan. Contohnya, Hasibuan ni akan meminta nasihat daripada orang tuanya tentang setiap perkara yang dialami. Ya, itu saja. Nampak menarik ya tema yang dibawanya. Setiap tema pasti ada persoalan yang terbit dalam cerpen ini. Maka, bolehkah saudari menceritakan sedikit tentang apa persoalan yang terkandung dalam cerpen ini? Pada pendapat saya, persoalan yang terdapat dalam cerpen ini adalah persoalan tentang kekurangan seorang lelaki tentang ilmu kehidupan. Contohnya, Hasibuan akan berjumpa dengan orang tuanya untuk meminta nasihat pada setiap kali masalah menimpanya. Dan persoalan yang kedua adalah tentang kesedaran untuk bertanggungjawab terhadap seseorang. Dalam cerpen ni, Hasibuan akan berkahwin dengan gadis yang dijumpai di atas bas kerana ia telah dituduh menyembunyikan gadis tersebut, dan keluarga gadis tersebut meminta Hasibuan, bukan meminta tapi memaksa Hasibuan untuk berkahwin dengan gadis tersebut. Itu saja. Terima kasih. Nampak daripada persoalan pun dah nampak dah karya ni memang menarik. Memang sesuai untuk dibaca dalam halayak-halayak terutamanya golongan remaja. Terima kasih saudari Sabrina atas penerangan sebentar tadi. Seterusnya marilah kita beralih kepada panel kita yang seterusnya, saudari Putri dan saudari Nazihah. Seperti yang dikaitkan dengan tajuk cerpen kita iaitu nasihat-nasihat, boleh ceritakan sedikit tentang nasihat yang ingin disampaikan dalam cerpen ini? Terima kasih pada moderator kita, Rabiatul. Berdasarkan cerpen ini, terdapat 6 nasihat yang saya dapati. Saya ulaskan tentang 3 nasihat pada hari ini dan seterusnya akan diulas oleh rakan saya, Putri. Antara nasihat yang terdapat di dalam cerpen pada muka surat 29 ialah jauhi dia, elakkan dia bertemu di jalan. Kalau bertemu juga, jangan disahuti tegurannya. Hal ini menjelaskan tentang nasihat orang tua dalam memilih kawan ataupun pasangan hidup. Kita sebagai manusia mestilah bijak dan berhati-hati dalam memilih kawan atau pasangan hidup. Hal ini kerana firasat orang tua telah banyak makan garam dalam kehidupannya lebih cepat mengenali sifat-sifat anak-anak muda yang diibaratkan masih lagi mentah dalam dunia kehidupan. Oleh itu, kita sebagai golongan muda ini haruslah mengikuti nasihat yang dititik beratkan oleh orang tua untuk kita, lagi-lagi dalam memilih pasangan hidup agar kehidupan ke depan kelak kita lebih aman dan sentiasa harmoni. Seterusnya, nasihat kedua yang didapati pada muka surat 34 ialah meski dia menangis sampai mengeluarkan air mata darah sekalipun, jangan kau peduli, serahkan dia pada polis. Berdasarkan nasihat tersebut, kita tidak boleh mempercayai orang yang baru dikenali. Hal ini kerana kita masih tidak mengenali sifat orang itu, entah berniat buruk ataupun berniat jahat terhadap kita. Sebagai seorang manusia juga, kita mestilah mempunyai satu sikap yang tegas dalam diri. Jangan mudah untuk berasa simpati terhadap orang yang baru dikenali. Oleh itu, sebagai golongan muda, kita sepatutnya menurut nasihat orang tua untuk tidak mudah mempercayai orang dan tidak mudah terpedaya dengan pujuk rayu seseorang yang kita sendiri tidak tahu akan asal-usulnya. Dan nasihat ketiga yang didapati pada muka surat 36 ialah jangan kau tunjukkan dirimu mempan oleh gertakan kepada buaya-buaya itu. Berdasarkan nasihat itu tadi, kita seharusnya tidak mudah untuk lemah dengan herdikan atau gertakan orang-orang luar.
Maksud buaya yang ingin disampaikan oleh penasihat ialah wanita. Kerana baginya, buaya juga boleh disifatkan kepada perangai seorang wanita dan tidak hanya pada seorang lelaki. Oleh itu, sebagai seorang lelaki maupun wanita, jangan mudah tercabar dengan herdikan yang diberikan. Itu saja daripada saya. Kita boleh nampak ya daripada nasihat-nasihat yang diberikan ini, bukan sahaja lelaki, malah perempuan pun kita kena berjaga-jaga dalam memilih pasangan. Seterusnya kita boleh teruskan lagi dengan saudari Puteri. Terima kasih kepada saudari moderator kita, Rabiata Divias. Seterusnya saya akan menyambung mengenai nasihat yang ada dalam cerpen tersebut. Okay, nasihat yang keempat ialah peliharalah dia baik-baik, dalam 1000 jarang seperti dia. Maksudnya kat sini lelaki tua tersebut telah memberi nasihat bahawa dalam ramai-ramai wanita tak banyak seperti gadis tersebut. Jadi lelaki tersebut telah memberi nasihat untuk jagalah wanita tersebut dengan sebaik-baik yang mungkin. Dan dalam masa yang sama, lelaki tersebut telah menilai gadis tersebut bahawa terdapatnya kekurangan dalam diri gadis tersebut. Dan dalam masa yang sama, gadis tersebut dapat memperbaiki kekurangan yang ada tu dari semasa ke semasa. Okay, nilai nasihat yang seterusnya adalah kahwin ni dia lekas, jangan tunggu lama, jangan biarkan angin jahat masuk seperti yang kau pernah alami dulu. Okay, maksudnya kat sini lelaki tua tersebut memberikan nasihat kepada Hasibuan bahawa kalau dah terlampau minat sangat dengan gadis tersebut, kahwin dia dengan cepat. Kalau boleh jangan tunggu lama. Kalau tunggu lama, takut perkara yang tak elok akan berulang kembali seperti perkara yang pernah dialami oleh Hasibuan masa lalu. So, jadinya kat sini Hasibuan dapat mempelajari kesilapan yang pernah dia alami dahulu. Okay. Nasihatnya seterusnya adalah jangan kau yang meminang dia ke orang tuanya, biarkan orang tuanya meminang kau seperti adat Minangkabau. Okay, dalam situasi ini, kita sebagai pembaca dapat mempelajari bahawa adanya adat Minangkabau dalam cerpen tersebut. Okay, adat ni ialah kalau kita sebagai orang Melayu, orang lelaki yang datang masuk Minang kepada orang perempuan, tetapi sebaliknya kepada adat Minangkabau, mereka mengekalkan tradisi kaum mereka iaitu orang perempuan yang memperkenalkan orang lelaki kepada keluarga belah pihak perempuan. Jadi dekat sini banyaklah proses yang perlu dialami oleh orang adat Minangkabau untuk proses perkahwinan mereka. Itu saja. Terima kasih saudari Puteri dan saudari Nazia atas penerangan tu. Kita dapat lihat banyak sangat nasihat-nasihat yang kita boleh guna pakai walaupun pada zaman sekarang. Tapi saya lebih berminat dengan adat Minangkabau yang dikatakan oleh saudari Puteri itu. So boleh ceritakan sedikit tentang adat Minangkabau yang dimaksudkan itu. Dalam cerpen ni juga diselitkan tentang adat Minangkabau, antaranya ialah mengikut adat Minangkabau, jika seorang anak itu kehilangan ibu dan bapanya, saudara maranya perlu untuk memelihara anak tersebut. Jadi dalam cerpen ni disebut bahawa gadis tersebut telah kehilangan ibu dan bapanya dan diusir oleh ibu tirinya. Jadi sepatutnya saudara maranya akan memelihara gadis tersebut untuk mengelakkan gadis tersebut daripada hidup dalam kesusahan. Contoh ayat yang menerangkan situasi ini adalah di negeri Minangkabau yang beradat, jika hilang dicari, jika tenggelam diselami. Jadi di sini kita dapat lihat yang sepatutnya gadis tersebut dia tak perlu untuk cari orang lain untuk meminta belas kasihan. Sepatutnya dia cari saudara mara dia saja untuk meminta pertolongan. Adat yang kedua adalah dalam adat Minangkabau, keluarga pihak perempuan yang sepatutnya meminang lelaki. Contohnya, orang tua itu menasihati Hasibuan untuk tidak meminang perempuan itu, tetapi biar keluarga pihak perempuan yang meminangnya. Itu sahaja. Terima kasih saudari Sabrina atas penerangan tu.
Saya rasa menarik sangat adat Minangkabau yang dibawa dalam cerpen ini ya. Dalam teknik yang dibawa oleh pengarang A. Navis ini, kita boleh lihat dia boleh dikaitkan banyak perkara-perkara unik seperti adat, bahasa yang sangat, saya rasa sangat tersirat lah ya bila dibaca. Boleh saya tahu sedikit teknik kepengarangan yang digunakan oleh pengarang kita iaitu A. Navis ini? Baiklah, saya akan ceritakan sedikit sebanyaklah tentang teknik kepengarangan yang digunakan oleh A. Navis dalam cerpen nasihat-nasihat ini. Jadi jika seperti yang kita boleh lihat dekat dalam cerpen ni, dia banyak menggunakan penggunaan bahasa asing iaitu bahasa Indonesia atau lebih khusus bahasa Minangkabau. Okey, seperti yang kita tahu, macam seperti kita lah, bahasa Malaysia mempunyai dialek-dialek yang berbeza seperti dialek Kelantan, dialek Kedah, Johor dan sebagainya. Begitu juga dengan bahasa Minangkabau, di mana mereka mempunyai 5 dialek iaitu dialek Pasanan, dialek Agam Tanah Datar, dialek 50 Kota, dialek Kota Baru dan juga dialek Pancung Soal. Jadi jika kita lihat dalam cerpen ini, ada beberapa perkataan lah yang kita di luar norma penggunaan kita. Antaranya ialah tetek bengek di mana kita boleh lihat di halaman 28. Ayatnya ialah segalanya dipandangnya berat walau kadang-kadang ia tahu soalnya adalah tetek bengek sahaja. Jadi tetek bengek ni sebenarnya bermaksud cerewet. Okey, selain itu ada juga perkataan lain iaitu nenek mamak. Ini hanya info tambahan. Orang Indonesia ni dia suka menggabungkan dua perkataan menjadi satu makna lah. Misalnya ortu. Ortu tu bermaksud orang tua. Seperti yang di dalam cerpen ni pula ialah nenek mamak. Sedangkan nenek dan mamak tu membawa dua maksud yang berbeza. Nenek itu membawa maksud nenek moyang, manakala mamak itu adalah pakcik daripada pihak ibu. Jadi nenek mamak di dalam cerpen ini dia tuju kepada kelompok penghulu di Minangkabau itu. Dan akhir sekali ialah kakus. Ayatnya ialah bagaimana kau melarikan diri ke dalam kakus ya. Kakus itu adalah bermaksud tandas. Itulah antara perkataan Indonesia yang digunakan dalam cerpen ni. Terima kasih Saudari Fadila. Kita boleh nampak ya penggunaan kata yang digunakan oleh A. Navis ni sangat menarik dan dalam masa sama kita boleh belajar bahasa baru. Lagi-lagi bahasa yang kita tak pernah tahu pun itu wujud. So bahasa Minangkabau ni adalah salah satu bahasa yang kita boleh belajar dan yang kita boleh belajar. Seterusnya dalam saya nak tahu tentang pandangan para panel kita lah tentang keseluruhan cerpen ini. Kenapa perlu dibaca? Apa kebaikan dia? Adakah perkara yang panel rasa perlu ditambah di dalam cerpen ini? Kita boleh mula daripada Saudari Puteri. Okey, terima kasih Saudara Mawita. Okey, daripada pandangan saya mengenai cerpen nasihat-nasihat ni, kita sebagai generasi muda ataupun pembaca cerpen ni, kita boleh ambil nasihat yang ada dalam cerpen tersebut dan dapat terapkanlah dalam diri kita sendiri. Dalam masa yang sama, dengan adanya nasihat-nasihat yang kita terapkan dalam diri kita tu, kita dapat jadikan sebagai pengajaran lah untuk diri kita sendiri dan juga orang sekeliling kita. Betul. Saya setuju dengan pandangan Saudari Puteri. Segala nasihat perlulah kita ambil sebagai pengajaran ya. Seterusnya saya beralih kepada Saudari Nur Sabrina. Pada pendapat saya, cerpen ni patut dibaca oleh anak muda zaman sekarang kerana supaya mereka tidak melakukan kesilapan yang sama yang berlaku dalam cerpen ni. Betul, sebab dalam novel, dalam cerpen ni kita boleh nampak
satu keputusan tu merupakan salah satu keputusan yang sangat berat dalam kehidupan kita. Jadi kita kena fikir untuk buat keputusan tu dengan betul. Saya ingin melihat pandangan saudari Nur Fadilah tentang cerpen ini. Pandangan saya cerpen ni sangatlah menarik. Dan cerpen ni bagi saya dia boleh dijadikan bahan bacaan umum tanpa lapisan umur, kerana seperti yang saya ulaskan tadi, cerpen ni mengandungi pelbagai kosakata yang di luar penggunaan kita, di luar kebiasaan kita. Jadi kita dapat belajar penggunaan bahasa perkataan-perkataan Indonesia lah khususnya. Di samping tu kita dapatlah tambah ilmu tata bahasa dalam bahasa lain. Betul, saya setuju dengan pendapat Nur Fadilah. Setiap bahasa yang ada, yang wujud dekat muka bumi ni, kita perlu ambil peluang untuk belajar ya. Seterusnya pandangan ahli panel kita yang terakhir iaitu saudari Najihah. Secara keseluruhannya, bagi saya cerpen ini sangat menarik kerana adanya nasihat-nasihat yang boleh diguna pakai oleh generasi muda sekarang seperti saya sendiri. Nasihat yang ingin disampaikan juga banyak memberikan kesedaran lagi-lagi kepada golongan muda dalam memilih rakan ataupun pasangan hidup. Tetapi di akhir cerita ini, Hasibuan juga tetap berkahwin dengan wanita yang tidak direstui oleh orang tuanya. Nasihat saya, bacalah cerpen ini agar lebih jelas lagi dalam menghayati segala nasihat-nasihat yang tersirat yang patut kita semak dalam diri kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Dengan berakhirnya pandangan para panel kita, demikianlah perbincangan daripada semua ahli kita dalam mengupas karya A.A. Nafis yang bertajuk Nasihat-Nasihat dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami. Sidang hadirin yang dihormati, saya mewakili semua para panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum bicara maya kita pada hari ini. Antara kerbatasan waktu, saya memohon mengakhiri perbicaraan ini dan kami mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga.